Di sebelah muslimah di sebelah kanan saya. Sebelah kanan ini tidak untuk muslimah boleh masuk ke dalam dewan dewan sholat. Muslimin yang mereka keluar pun dianjurkan untuk berada di dalam dewan. Allah kita akan menjaga ramah kita semoga boleh dalam tos, ya kan? Tak, ada moderator kan? Tak ada pun, sikit je. Perimah je. Okay. Sekarang bagi kat Prof ni. Okey. Perimah je pun. Boleh? Jemput Prof. Kita pakai ni boleh kot Prof. Apa dia? Apa dia buat apa? Ni remote dia. Sekejap Prof, kita bagi seminit dua dia orang setting. Prof ada nak pakai slide kan? Ada sikit kan? Ada slide kan saya dah bagi pada Faris. Oh dah bagi kat Faris ya? Baik. Oh ni Prof punya. Lepas ni saya MC sekejap je Prof. Ya. Lepas tu saya bagi ni dekat Prof balik, Prof letak dekat ni lah. Supaya kita punya live ni lebih clear lah. Okey. Saya nak. Boleh. Pakai headless boleh ya Prof? Boleh ya? Ni untuk tak saya, ni untuk sini kan. Betul. Boleh ya kalau Prof nak setting punya. Apa ni? Untuk PowerPoint. Oh PowerPoint. Faris. Faris. Tu Faris. Ni apa? Slide. Ini Suara. surau. Surau. Kita banyak live ni surau. Surau ada. Banyak ada TV ni Prof. Oh, TV. TV pun banyak ni malam ni. Saya kena berhati-hati tu. Tak apa. InsyaAllah. Kita ada pengurus pembela kita, Tuan Haji Ahmaduddin pun ada tu. Orang kuat kita pun ada. Ni mic satu lagi. Ada mic lagi. Berat dah Prof tu dah banyak tu. Yang kat luar tak masuk dalam Yang kat luar nak masuk dalam boleh sejuk sikit, ada aircon kat dalam ni. InsyaAllah kita malam minggu kita santai-santai sikit. Santai-santai ilmiah malam ni. InsyaAllah. Kalau tak habis bateri. Kalau ada bateri. Okey. Air ada. Jom. Boleh. Haji Firhan okey ya? Makanan okey Haji Firhan? Makanan? Okey ya? InsyaAllah habis kuliah kita ada makanan. Semua sekali, jangan balik, kita jemput semua ada makanan di tingkat bawah. Surau ni ada bagi yang baru, surau ni ada 2 tingkat, ni di tingkat atas dan di bawah adalah kita punya dewan serbaguna lah. Di tingkat bawah. Nanti jamuan insyaAllah kita ada di tingkat bawah. Macam mana dengan Maghrib Isyak? Boleh? Boleh lewatkan UO biasa. Sebab tak best lah sebab kalau sikit sebab you tengok kan slide dia. Dia kena
Tak best juga. So sampai 9.30 boleh. 9 cukup. Boleh kan? Sebab nanti ada soalan. Mana tadi ya? Nanti maklum, mungkin kita akan injak sampai pukul 9.30. Ada Q&A tak? Ada Q&A tak? Akan ada Q&A. Mana kau punya tu slide tu? Prof boleh ada Q&A sikit boleh ya? Boleh. Dalam 29 tu kita stop and then setengah jam tu Q&A lah. Cuba. Kita last macam 9.30 macam tu lah. Maksudnya setengah lah kita paling last. Okay. 9.30 paling last lah. Boleh ya? Sebab slide tu dia tak cantik kalau berhenti. Baik. Dia kena cantik. Kalau tak ada Q&A, Prof boleh sambung je lah. Dia orang boleh nak tanya pun tak apa tengah. In between tu boleh Prof? Boleh. Boleh ya? In between masa Prof bagi speech tu boleh ya? Saya cuba layan lah. Okey, baik. Baik ya, kita boleh mula ya. Saya nak letak ni dekat mana? Saya punya untuk TikTok. Untuk TikTok. TikTok punya Syah. Prof nak guna dia punya TikTok letak mana? Letak live TikTok saya. Untuk saya. Untuk Prof punya. Yang ni. Ambil kan? Ini. Ini TikTok saya. Breaking news. Ini TikTok saya. Macam mana nak buat? Untuk TikTok. Macam mana nak? Untuk TikTok, live TikTok. Macam mana nak buat? Boleh? Sangkut je? Dekat sikit. Okey. Nak tengok ke dalam ni ke tak? Best. Tak pusing. Nak pakai kamera depan ke kamera belakang? Macam tak. Dia orang yang memang. Mana Datuk Nasam? Okay. Tadi saya nampak dia. Allahu Boleh Akbar. lah, dah start dah. Masya-Allah, tak nampak Datuk ada. Haji Yus ada ya? Nanti brother tekan. Tuan Haji Asri mana? Tuan Haji Asri. Tuan Haji Asri di luar kawasan ya. Boleh Prof kemudian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Timbalan Pengurusi Surau Al-Mu'min Datuk Nasaruddin, pengurusi Surau Al-Mu'min dia di luar kawasan ya, Tuan Haji Yuzhari. InsyaAllah dalam seminggu 2 lagi beliau baliklah. Tuan-tuan Imam, barisan kepimpinan Surau Al-Mu'min, AJK untuk sesi 2000-2023, kita pun nak habis sebenarnya untuk sesi ini, dah berada di penghujung dia untuk barisan kepimpinan Surau Al-Mu'min. Datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, seterusnya muslimin dan muslimat, tetamu Allah pada malam ini.
Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama berhimpun pada malam ini pada satu ceramah. Kita panggil ini kuliah bulanan kita. Tetapi pada malam ini Alhamdulillah kita didatangkan oleh tetamu yang hebat, tidak lain dan tidak bukan, tidak asing lagi di kalangan kita semua kalau biasa mengikuti program beliau. InsyaAllah malam ini beliau berada di tempat kita. Biasanya beliau di pentas mega, tetapi Alhamdulillah pada malam ini dengan masa yang terhad, ruang yang terhad, beliau sanggup meluangkan masa untuk hadir ke tempat kita di Qaryah Surau Al-Mu'min yang mana terdiri daripada Mutiara Gombak 2, Mutiara Gombak 1, Alamanda, Pangsapuri dan Desa Mukmin. Di sekitar inilah Prof untuk pengetahuan. Tidak lain dan tidak bukan, tetamu kita pada malam ini ialah Profesor Dr. Salihah Yaakob. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tajuk yang akan dikongsi bersama-sama dengan kita pada malam ini ialah tamadun. Dengar bunyi tamadun, tamadun Melayu dan Islam. Secara umumnya mungkin dia agak global, tapi kalau kita nak kupas secara terperinci, ianya agak detail. Kalau saya sangat bersemangat dengan tajuk ni, takut nanti Prof pula rasa tak ada ruang untuk bagi dia. Sepatutnya tetamu kita lah yang akan mengupas tajuk ni pada malam ni. Sebab saya sangat semangat dengan tajuk apa yang dibawa pada malam ini. InsyaAllah Prof akan memulakan sedikit perkongsian dengan kita sebentar saja lagi. Sama-samalah kita mengambil pengajaran, mengambil intipati. Kita santai-santai je malam minggu ni. Sama-sama kita mendengar. Kalau ada soalan ataupun yang ingin diutarakan, boleh. Kita ada sesi santai je. Maksudnya boleh tanya soalan. InsyaAllah Prof akan buka ruang kepada kita semua untuk bertanya. InsyaAllah. Dan kita menjangkakan program kita akan berakhir sekitar 9.30. Dalam pukul 9 tu kita buka juga ruang Q&A kepada sesiapa muslimin dan muslimat yang ingin bertanya. Boleh bertanya. Tapi sebelum pukul 9 pun kalau ada juga yang ingin bertanya, boleh. Tak ada masalah. Boleh bertanya. Tapi saya terlupa tadi nak bagi tahu sedikit biodata kita punya penceramah malam ni. Saya terskip sikit. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Prof Dr. Salihah ni sebenarnya saya tak perlu nak bagi tahu lagi. Rasa di kalangan kita pun dah ramai kenal beliau. Ni orang Pantai Timur ni biasalah orang kampung saya. Orang Pantai Timur. Tapi tak apa, Prof pun masih lagi bertugas di Universiti Islam Antarabangsa selaku pensyarah di Jabatan Pemikiran Tamadun dan Linguistik. Banyak kajian dan research beliau. Sama-sama kalau kita berminat, insyaAllah kita boleh menghayati. Saya selalu mengikut sebenarnya program dia. Banyak sekali research yang beliau buat. Tak perlu saya huraikan, insyaAllah beliau ada di tempat kita dengan ruang lingkup yang singkat. Marilah kita sama-sama mengambil intipati yang ingin disampaikan oleh beliau. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Salihah Yaakob untuk bersama-sama berkongsi ceramah beliau pada malam ini dengan kita semua. Silakan Prof. Prof digunakan. Yes. Ini kalau bateri habis minta. Kalau ini semua tak ada. Saya pakai ni kan? Ya. Ni klik. Banyak. Ya ke? Ya ke? Terbalik. Oh, terbalik ni. Macam ni? Oh, okey. Boleh? Okey. Ibu balik Melaka. Tengok rumah hantu.
Satu, tiga, dua, tiga, 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 empat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada penganjur surau Mutiara Gombak ni, kepada para hadirin dan hadirat semua, kepada muslimat, kepada muslimin. Masya Allah, saya sebenarnya rasa tak terkata sebab saya terharu sebenarnya. Kita muncul di medsos tapi kita tak tahu kan orangnya siapa. Jadi hari ini saya dapat tengok antaranya inilah orangnya kan. Jadi Masya Allah, terima kasih kepada sokongan dan support yang diberikan. Sebenarnya kemunculan saya di medsos itu secara tak sengaja sebenarnya. Sebenarnya saya taklah berapa minat nak muncul. Tapi disebabkan desakan oleh anak-anak murid. Jadi mereka lah yang menguruskan semuanya. Ya, saya tak berapalah pandai sangat medsos tu. Cuma saya bercakap di depan laptop je lah ataupun di atas pentas je lah. Mereka yang uruskan semua. Alhamdulillah, sebenarnya ada positif. Ada sesuatu yang amat baik sebenarnya dengan medsos ni. Jika kita gunakan dengan betul. Ya, insya-Allah. Tanpa membuang masa lagi, saya sebelum tu saya mengucapkan kepada Tuan Haji Amin, saya tak nampak dia di mana sekarang ni. Oh, ya, saya mencari-cari dia daripada tadi. Tuan Haji Amin lah yang hubungi saya, yang kita first dulu tu aja, tak jadi yang first tu sebab disebabkan tauliah kan. Sekarang ni ada masjid dah minta, surau dah minta, jadi saya pun beranilah nak datang sini. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah tajuk yang diberikan kepada saya ialah Tamadun Melayu dan Islam. Okey, saya sebenarnya selesa berdiri ke depan sikit lah. Sebab saya nak baca daripada situ. Boleh? Tapi ke depan. Tapi takut orang dalam live ni lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya macam ni lah, selesa? Boleh ya? Okey. Okey. Sebenarnya ini ialah saya ada sebut dalam saya punya apabila pihak Demi Melayu datang temu ramah saya tentang karier saya mengatakan saya mendapat info tentang alam Melayu daripada atas. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebenarnya. Ini satu dan yang kedua. Jadi kita pergi ke atas dulu sebelum kita pergi ke tajuk kita sebenarnya. Dia ini adalah asas kepada pemahaman setiap manusia. Setiap manusia. Jadi, the creation of universe. Supaya kita tahu di mana kita. Ya, di mana kita. Jadi saya buat lingkungan ini, lakaran ini supaya mendapat satu pahaman. Supaya kita, bila kita bercakap, dia ada link. Kalau tak ada ilustrasi macam ni, tak semua orang boleh faham. Jadi kalau diperhatikan di sini, the creation of universe ini adalah putaran. Apakah step atau stages yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, saya pergi ke the creation of universe. Maksudnya alam semesta ini. Ya, makhluk yang pertama kalam, kemudian air, kemudian arash itu. Dan kemudian letupan besar ataupun disebut sebagai Big Bang itu bahasa orang putih. Letupan besar bahasa Melayu. Infijarul kabir bahasa Arab. Ya, ini. The creation of universe. Sebelum munculnya dunia ni. Ya, bila dah munculnya dunia dalam tujuh langit, tujuh bumi, maka Allah Ta'ala dalam waktu yang lama Allah menciptakan the creation of man. Iaitu Adam AS. Kena faham di situ dulu. Jadi kita jangan berkecamuk di sini. Siapa yang man ni?
makhluk sebelum tu ke? Adam yang disebut dalam Quran. Kita orang Islam kena percaya ada disebut dalam Quran. Adamlah makhluk yang pertama dan dia adalah insan. Anisa. Maksudnya Anisa itu boleh diajak berunding. Bijak. Boleh diajar. Tidak ganas. Kerana yang sebelum itu adalah ganas. Itu. Jadi diwujud ke Adam alaihissalam ini kemudian melahirkan nabi-nabi, prophet. Kewujudan alam semula jadi ini adalah ada tujuan, bukan yang sia-sia. Sebab itu Allah Ta'ala menjadikan manusia itu kemudian melahirkan nabi-nabi. Seolah-olah terbitnya atau terwujudnya dunia ini adalah untuk menjalankan ataupun mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mewujudkan nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sehingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya sudah elok dah Allah Taala jadikan wujudnya alam ini. Tetapi di tengah jalan itu ada orang kacau. Di tengah jalan ada orang kacau. Sebab itu Allah Ta'ala wujudkan Nabi untuk membetulkan apa yang dikacau tu. Kekacauan itu berlaku ketika di zaman Nabi Ibrahim. Juga berlaku ketika zaman Ismail, Ishak, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya Nabi-Nabi, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli dan seterusnya Nabi Isa itu sendiri. Dan sehinggalah Nabi Muhammad SAW sentiasa ada dikacau. Padahal Allah dah tentukan, dah bagi setiap Nabi-Nabi itu ada syariat. Apa maksud syariat tuan-tuan? Syariat maksudnya suhuf. Suhuf. Setiap Nabi-Nabi itu sudah diberikan suhuf. Bermula daripada Nabi Adam sehingga seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW itu pelengkap kepada suhuf-suhuf sebelum itu. Ya, jadi setiap suhuf itu ada syariat-syariatnya. Ada syariat-syariatnya yang mana sebelum tu diboleh buat. Tapi bila Nabi yang kemudian datang, tak boleh buat dah. Dan kena ikutlah. Ya. Dan apabila datangnya Quran, maka dilengkapkan segala yang sebelum itu. Sebab itu dikenali sebagai kalimah Islam itu adalah agama pelengkap. Bukannya Islam tidak wujud sebelum itu. Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Tetapi dia belum lengkap lagi. Bila hadirnya Rasulullah SAW, maka lengkaplah Islam. Maka lengkaplah Islam. Jadi di sini dia beritahu ya, the period of prophets. Jadi zaman Nabi-Nabi ini ada juga sumber lain. Ketika zaman Nabi Nuh, kita dapati ada batu bersurat yang menceritakan tentang banjir besar. Ini banjir besar, Gilgamesh ini selepas banjir besar. Maka dimunculkan pertemuan ini pada 4000 BC. Banjir Nabi Nuh AS sekitar 4800 BC. Maksudnya kita bundarkan 5000 lah. Pada waktu itu tanah air kita ni, Malaysia ni dalam air, tenggelam. Ya. Kemudian kita dapati ada Code of Moses, the Ten Commandments. Ini semuanya syariat. Memberitahu cerita yang betul. Ya. Dan kita ada Kod Hammurabi. Siapa Hammurabi ni? Hammurabi merupakan raja yang beragama Islam. Dan raja ini dipercayai ada hubungan dengan alam layu. Dan raja inilah yang memperkenalkan Code of Hammurabi, itu maksudnya syariat. Syariat Hammurabi. Apa maksud syariat Hammurabi? Zaman bila Hammurabi ni, dia sesudah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sekitar 2000 lah kita kata, 2000 BCE. Ya, yang saya sebut tarikh ini apa yang dipersetujui oleh
akademik di dunia ni. Ya. Jadi kalau dia kata Code of Hammurabi ini sekitar 1800 BCE. Kalau BCE dia menurun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau AD dia menaik. Jadi sekarang kita cerita pasal BCE ini cerita tarikhnya menurun. Jadi Code of Hammurabi ini dah cerita dah tentang undang-undang Islam. Jangan membunuh, jangan berkelahi. Jangan kamu melihat ke rumah jiran kamu lebih daripada biasa. Jangan kamu menghina isteri jiran kamu. Itu Code Hammurabi. Jangan membenci binatang peliharaan jiran kamu. Ya, kamu hendaklah membebaskan hamba sahaya sesudah 7 tahun. Ya, antara itu yang disebutkan. Ini adalah ajaran Islam, tetapi dia masih belum lengkap lagi. Dan undang-undang yang pertama yang diciptakan, termaktub, ditulis sampai hari ini adalah Code Hammurabi. Macam mana kita tahu? Dia ada batu bersurat Code Hammurabi dekat mana? Dekat Perancis. Orang Perancis ambil daripada Iraq, bawa dengan kapal semua, bawa ke negeri mereka. Ada dekat Louvre, Museum of Louvre. Dia macam batu hitam, tinggi sangat. Jadi itu adalah batu bersurat. Jadi itulah bukti. Jadi kita pergi seterusnya. Jadi apabila sudah ada nabi-nabi, ya, apakah yang ditinggalkan? Kat sini kita mulakan. Quran. Saya pergi terus. Saya sebenarnya dah bentangkan dekat UPSI. Yang first ni 3 jam. Ini saja. Tak cukup. Jadi untuk hari ini saya tak boleh nak buat macam tu. So saya kena banyak langkah, banyak skip. Jadi kalau di sini Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika di Madinah, the first Islamic city, and then ketika di Mekah. Ya, ini saya buat. Ini saya punya ni, daripada saya, bukan saya ambil daripada orang. Ini atas pemahaman kita. Ada dalam buku saya ni saya buat. Al-Quran. Kemudian sesudah wafatnya Rasulullah SAW, kita ada Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ada 4. Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Bila zaman fitnah bermula? Ketika di zaman Ali. Ya, ketika di zaman Ali. Bila Quran itu dikumpulkan? Ketika di zaman Osman. Dia telah melantik komiti AJK. Ya, untuk mengumpulkan balik Quran-Quran, mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat, dan kemudian hanya diambil satu sahaja sesudah dikumpulkan daripada riwayat Hafsah yang ada di tangan Hafsah. Siapakah Hafsah? Adik Umar radhiyallahu anhu. Kenapa yang lain dia tak ambil? Kerana ditakuti bercelaru. Ditakuti ada kekeliruan, maka dibakar yang lain. Ya. Jadi Al-Quran yang ada di tangan Hafsah sahaja yang dijadikan rujukan asas. Sekiranya anda mendengar sesudah Utsman alaihissalam itu mengumpulkan ya mushaf-mushaf itu dah jadi Quran dah. Kemudian kita dengar ada orang sampaikan berita tu ada lagi dekat Yaman. Ada lagi dekat Saudi, tak ada. Jangan percaya. Kita kena pegang yang ini satu saja. Mushaf Osmani. Sebab apa? Ramai orang ingin menghancurkan Islam. Ramai orang yang ingin menghancurkan Islam. Apabila Quran itu dikumpulkan, kemudian dijadikan buku, mushaf, semua orang boleh baca. Dia tidak ada stick kepada sebuah kaum. Tidak. Bermaksud padri-padri Yahudi, padri-padri Nasrani, ya, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani bebas membaca Al-Quran. Dan bila ni tarikhnya? Adalah ketika zaman Osman ini dikira awal 2 Hijrah ataupun akhir Hijrah pertama. Jadi bermaksud mereka telah mendapat info-info di dalam Al-Quran. Sebab itu kita dapati maklumat dalam Al-Quran dan Bible adalah lebih kurang. Tetapi kita yang kaji Quran ini, kita tahu itu diambil daripada Quran. Kerana bahasa Al-Quran bukan begitu. Bahasa Al-Quran dia bukan direct. Sebab dia word of God. Bahasa Tuhan. Dia mesti ada unsur-unsur balaghah.
Ya, sebagai contohnya tarikh Nabi Nuh alaihissalam 950. 950 disebut dalam Quran itu, ya. Waktu zaman Nabi Nuh umur Nabi Nuh itu disebut situ, tapi ahli sejarah, ahli tafsir memberi tafsiran-tafsiran yang berbagai. Tapi kita pegang 950. Dalam Al-Quran disebut illah. Bermaksud adatul istisna. Tetapi bila kita baca Bible, dia pun buat juga 950 direct. Saya dapati banyak unsur-unsur yang begitu. Sebab saya pun kaji Bible. Paper kita ada publish tentang Bible ni. Ya? Jadi bila balik ke sini, ini adalah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian Umayyah Kingdom. Umayyah Kingdom ini, Umayyah ini, dia tidak lama, tak sampai 100 tahun pun pemerintahan. Kenapa? Kerana waktu ini adalah waktu fitnah. Kerajaan Umayyah telah diserang oleh kerajaan Abbasiyah, oleh keturunan Abbas, ya, daripada Baghdad. Umayyah ini di mana munculnya? Umayyah ini ialah dari Damsyik. Sebenarnya pemerintahan Islam ketika zaman Nabi Muhammad SAW, Daulah Islamiyah Al-Ula ataupun negara Islam yang pertama itu adalah Madinatul Munawwarah. Apabila sesudah pembunuhan Utsman, Maqtal Utsman, maka Ali telah memindahkan daripada Madinah ke Kufah. Kufah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah di padang pasir. Padang pasir di Iraq. Bayangkan daripada Madinah mereka bergerak ke Iraq sesudah ke Maqtal Utsman. Kemudian daripada Iraq, daripada Kufah itu, maka berperanglah Ali. Ketika zaman Ali itu zaman fitnah. Ali difitnah, kemudian Hussein Hasan dibunuh, ya. Jadi perkara-perkara begini memberi satu tamparan hebat kepada dunia Islam. Justru kerajaan Islam di Kufah oleh Ali itu telah runtuh, telah dimusnahkan hasil daripada fitnah yang melanda. Maka Muawiyah telah membina kerajaan Islamnya di Damsyik. Sebab itu kerajaan Umayyah ibu kotanya Damsyik. Ali ibu kotanya di Kufah. Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsmannya di Madinah. Daripada Madinah, maka daripada Damsyik, maka berpindah sekali lagi ibu kota Islam ke Baghdad. Berpindah sekali lagi ibu kota Islam ke Baghdad apabila kerajaan Abbasi ataupun keluarga Abbas telah menyerang kerajaan Umayyah. Dan waktu ini adalah waktu yang amat berkecamuk bagi dunia Islam. Dan dibayangkan pada waktu itu bagaimana orang-orang yang bukan Islam mengambil peluang untuk membaca apa-apa yang data yang ada dalam hukum hakam ataupun dalam sejarah agama Islam, dalam scriptures ataupun kitab suci agama Islam serta hadis-hadis. Ya, sebab itu alhamdulillah kita ada Sunan Sittah. Kita ada Mazahib Arba'ah. Sunan Sittah 6 perawi hadis itu. Kemudian kita ada 4 Mazahib Arba'ah itu. Jadi mereka ini menjaga hukum hakam, yang sana itu pula menjaga ketulinan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya ringkaskan. Kemudian apa yang menarik ialah ketika di zaman Umayyah sudah ada satu surat dihantar kepada Muawiyah daripada alam lain. Sudah ada surat, ini bukan kepada Umar bin Abdul Aziz, tetapi kepada Muawiyah. Kan Umar Abdul Aziz selepas Muawiyah. Jadi ketika zaman Muawiyah kita dapati ada satu surat daripada alam Melayu. Dia sebut dalam kitab itu Sin al-Hind. Sin al-Hind maknanya Indochina. Tapi dia sebut itu alam Melayu, dia sebut Maharaj. Dia sebut Malikul Muluk. Maharaj itu dalam bahasa kita boleh tahu ialah Maharaj apabila dia terjemahkan. Maharaj itu perkataan itu kepada bahasa Arab Malikul Muluk. Malikul Muluk dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sanskrit Maharaj. Jadi sudah ada surat yang menceritakan tentang mahu berhubung dengan Muawiyah.
Tapi sayang Muawiyah tak buka surat tu. Yalah maklumlah Muawiyah pun sibuk kan melawan orang yang nak berperang dan sebagainya. Maka bagaimana kita boleh tahu tentang adanya surat? Apabila wafatnya Muawiyah, penjaga-penjaga perpustakaan yang ada di istana Muawiyah di Damsyik itu telah membongkar surat-surat yang tidak dibuka, yang tidak sempat dibuka oleh Muawiyah. Jadi antaranya ialah surat daripada Alam Melayu itu, daripada Raja Sin Al-Hind. Dia menyebut secara ringkas di situ ya, dia kata kami mempunyai 1000 gajah. Perkataan 1000 gajah, perkataan ladang-ladang yang kami mempunyai ladang badam, kami mempunyai ladang limau nipis. Itu sentiasa, itu pun ada dalam surat yang kedua. Kami daripada raja segala raja. Itu tuan-tuan dan puan. Jadi Muawiyah tak buka. Macam mana kita tahu? Benda ini disebut oleh Ibn Al-Jahiz. Al-Jahiz dalam kitabnya Kitab Al-Hayawan. Dia dalam Kitab Al-Hayawan ini Jahiz menceritakan tentang binatang-binatang. Kitab dia tu nama Al-Hayawan tu cerita pasal binatang atas dunia ni. Jadi dia menceritakan pasal gajah. Tu yang boleh terbongkar ada surat daripada Sin Al-Hind itu. Indochina itu. Okey. Kemudian kita pergi sekali lagi zaman Umayyah juga. Sesudah pemerintahan Muawiyah, maka pemerintahan ketika itu pemerintahan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ini, Khalifah Umar Abdul Aziz hanya memerintah tak sampai 3 tahun. Dalam 2 tahun setengah atau 2 tahun 8 bulan. Itu yang disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Jadi dalam semasa pemerintahan Khulafa Umar Abdul Aziz ini, sekali lagi beliau menerima surat. Ya, sekali lagi surat dihantar daripada Alam Melayu kepada raja ini. Dan kali ini Umar bin Abdul Aziz membukanya. Kali ini Umar bin Abdul Aziz membuka surat tersebut. Ya, apa yang disebut dalam surat itu? Aku adalah raja dari segala raja. Seperti surat yang pertama. Ya. Kemudian dia kata, dan permaisuriku juga cucu kepada raja segala raja. Ya, kami mempunyai taman yang luas. Negara kami makmur. Kami mempunyai ladang-ladang yang limau nipis, buah badal, kami ada barus dan sebagainya. Gaharu. Dan bau taman kami itu 12 batu. Dia kata isna asyara farsakan. Sejauh 12 batu tu boleh bau lagi tanaman limau nipis kami. Maknanya negeri ini makmur. Wahai Raja Arab, wahai Raja Arab yang tidak menyembah selain pada Tuhan yang satu, selain daripada Allah, ya. Terimalah hadiahku yang tidak seberapa ini. Tapi aku mohon pada kamu, hantarkan kepada aku seorang alim yang boleh mengajar aku tentang agama Islam. Sesungguhnya aku ini Islam. Ala akhukum fillah. Okey, di sini ada 2 surat. Surat Indrawarman. Raja ini ialah Raja Indrawarman yang dihantar kepada Abdul Aziz. Ada 2 surat. Surat pertama adalah dari manuskrip Spanyol. Dalam manuskrip Spanyol dia tak tulis ana akhukum fil Islam, tapi yang lain-lain tu ada. Hantarkan aku seorang alim. Yang lain-lain ada. Tapi ana akhukum fil Islam, aku ini adalah saudaramu Islam, tak tulis. Macam mana kita tahu ada ana akhukum fil Islam? Ada dalam manuskrip Turki. Dalam manuskrip Osmani dia ada ana akhukum fil Islam. Kenapa boleh ada 2 perbezaan antara dua manuskrip itu? Saya sebagai seorang pengkaji, saya sudah tahu jawapannya. Kadang-kadang data yang data-data itu, sebab Alam Melayu ni semua orang nak ubah dasar. Alam Melayu ni ramai orang nak ubah sejarah kita. Jadi sekiranya dia boleh menakluki kita dan mengambil barang-barang berharga daripada negara kita dan bawa kepada negara mereka,
menjadi harta mereka, tidak mustahil perkataan itu di Padang saja. Jadi di sini amat penting kalau kita boleh baca dalam Arabic text. Ya, dalam Arabic text. Kerana kebanyakan dalam Arabic itu dia masih bersih. Sebab itu saya kata saya dapat sources dari atas, tafsir, kitab-kitab tafsir. Sekiranya kita baca daripada bawah, kita mesti membaca catatan yang ditulis oleh orientalis. Bahasa Arab sajalah yang dapat memberi maklumat yang betul. Ya, sesudah kita mendapat kefahaman yang betul, maklumat yang betul tentang alam sejarah negara kita, sejarah alam Melayu, kita nak baca apa-apa tulisan daripada orientalis, kalau nak kata pun bolehlah. Tapi bayangkan ya, kalau kita hanya baca yang ditulis dahulu, yang ditulis oleh catatan-catatan yang begitu, kemudian kita tak refer catatan yang bersih tadi, kita lah malang. Kita malang. Sebab apa? Kita terpaksa mengikut. Sebab apa yang first come tu, apa yang datang first dalam mind tu, kita percaya. Itu sifat manusia. Macam mana nak hapuskan benda tu? Kita kena baca sources yang Arabic tu dulu. Sources yang bersih dulu. Itu yang saya dapat. Ya. Dan insya-Allah kita cubalah anak-anak generasi kita cuba belajar bahasa Arab supaya kita nak tahu asal-usul kita senang. Selain daripada kita nak baca Quran dan hadis serta ulumul Quran dan ulumul Islamiyah yang lain. Kemudian yang baca lepas tu kita boleh baca lah. Dan kita bila kita baca data yang kedua itu kita sudah menjadi seorang pengkritik. Kita dah boleh kritik. Aku dah tahu dah ni. Ni cakap bohong ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung selepas azan Isyak. Selepas azan Isyak. Kita sambung. Allahu Akbar,
Lupa nak pakai tadi. Okey. Uh, Okey, saya tak nak lama sangat di sini. Okey, cuma kita tengok di sini ya. Kita ada Quran hadis, kemudian Ottoman Kingdom, Patani Kingdom. Ada sebab tu. Saya letak di sini Ottoman Kingdom, kemudian Patani Kingdom. Ya. Okey. Tadi saya dah sebut zaman Nabi Nuh bila berlaku banjir besar, kemudian maknanya Nabi Nuh sekitar 5,000, maknanya dia dalam 6,000 lah. 6,000 tahun lebih kurang. Jadi zaman Nabi Ibrahim saya sebut 2,000 tadi kan, 2,000 BCE. Dan Hammurabi sekitar 1,800 BCE. Tiba-tiba kita dapati ada peta ni. Saya suka bawa peta ni kalau cerita pasal alam Melayu. Kerana dia memberi satu info yang dasar kepada kita. Saya bukan, ni ada Prof. Kopaski yang bagi pada saya. Eropah Timur, orang daripada profesor daripada Eropah Timur. Bukan profesor daripada Britain, bukan Amerika. Ini profesor daripada Eropah Timur, daripada Poland. Saya suka ambil info tentang alam Melayu daripada profesor Poland, daripada Eropah Timur ni Jerman, Poland, Rusia, sebab mereka tidak ada niat menjajah kita. Yang menjajah kita adalah British, Portugal, Spain, itu menjajah kita. Jadi maksudnya, mereka tahu siapa kita. Kita tak tahu siapa kita. Saya pernah, sebelum saya mulakan dulu, saya pernah dibaca, apabila Profesor Shahradar itu, dia seorang profesor linguistik daripada Jerman, dia menulis buku dia, artikel, antara artikel dia tentang hubungan kaitan, connection dengan bahasa Batak dan Rencong. Jadi Profesor Shahradar ini, tulisan artikel itu 1927. Dia tulis tentang hubungan tu dah ada pada tahun 700 BCE. 700 BCE, Prof. Mokhtar jumpa Sungai Batu 788. Tu yang diorang datang ke ofis saya tu bila dengar saya sebut dalam YouTube. Jadi macam mana boleh ada 700 ni Prof? Kita orang Prof Mokhtar ni ada 788. BCE, tarikh yang sama. Ini dah satu penemuan. Saya berjumpa dari sudut data dokumentasi. Prof Mokhtar jumpa dari sudut material. Jadi ini boleh menjadi sokongan. Ya, sebab tu sampai sekarang kami dalam satu grup. Jadi apabila Profesor Shahradar buat begitu, seorang jurnalis barat, dia tanya Profesor Shahradar. Dia kata, Prof Shahradar, engkau tak cuba ke nak tegur British tu? Yang dia duduk ubah sejarah alam Melayu, sejarah orang Melayu. Kau cubalah tegur, kau kan profesor yang tahu tentang alam Melayu, kau tulis pasal Batak, tulisan Batak, Rencong, Mandailing, Kerinci, Bugis dan sebagainya. Apa yang Profesor Shahradar? Aku tidak mahu berurusan dengan British. Bukan kerja aku untuk menegur British itu. Maksudnya, orang di Eropah Timur tahu mereka British itu, pihak penjajah, termasuklah Spanyol, Portugis itu, telah mengubah data info kita dan mengambil banyak data-data kita dan menghilangkan banyak leluhur kita. Jadi bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah ni? Kita kena pergi asal.
Saya sebagai seorang pengkaji, saya pergi asal. Bila kita pergi asal, dia antara sources asal ni bahasa Arab, sources Arabic, sources orientalis yang jujur. Sources orientalis yang jujur itu dia ialah sebelum 1930. Sebelum 1930 itu sources dia jujur. Sebab dia tak ada lagi nak fikir, dia hanya nak cari bahan. Sebab itu saya buat rujukan untuk Ancient India, untuk sejarah India dalam buku Ancient India by J.P. Rexon 1917. Rujukan saya rujukan klasik. Jadi artikel tadi 1927. Buku untuk Ancient India oleh J.P. Rexon itu, J.P. Rexon itu 1917. Dan yang lain-lain itu awal 1800. Itu rujukan saya. Jadi bila kita membaca rujukan yang bersih, yang suci, kita katakan info yang betul, kita boleh tahu apa yang George Cordus tulis. George Cordus dalam buku dia, The Indian Nice, dia Indianize-kan kita. Dia kata tanah Melayu ni adalah India. Tu yang sedap sangat tu. Yang tu dia kata India, Buddha. Padahal George Cordus tulis buku tu pada tahun 1960 je. Saya dah baca dah buku tu. Buku tu tak cerita pun tentang alam semasa zaman sebelum Isa AS. Dia cerita terus tahun 2 Masihi. 2 kurun yang kedua Masihi sekitar 100 AD, 150 AD. Sebab tu dia terus masuk kepada Funan, kepada Khmer, Chenla. Siapakah George Cordus? George Cordus merupakan seorang kurator museum di Thailand. Dan kita yakin dia telah dibayar. Okey, back kepada yang ni. Jadi kalau kita tengok di sini, Southeast Asia ni adalah tamadun kelima sesudah China. Yang pertama Mesopotamia, kedua Egypt, ketiga Indus, keempat China, kelima kita. Maknanya kita ni, dia buat kat sini kan, ni Champa, ni Funan. 1500 dah ada tamadun. Tapi kenapa kita tak tahu Kalau dah ada tamadun, adakah maksudnya baru ada orang? Adakah maksudnya baru ada orang? Tak. Tamadun itu hanya diiktiraf oleh ahli sejarah. Maksudnya sudah ada kemajuan di situ. Orang sudah lama wujud. Dah lama. Dekat alam kita ni, 22,000 tahun sudah ada orang. Ini pula 1500 je. Tapi Nabi Ibrahim tadi 2000 BCE. Maksudnya di sini, kenapa dibuat sini? Kenapa tidak kita? Kerana ini laut terbuka. Campak ini laut terbuka. Dan ada beratus-ratus pelabuhan. Itu yang pihak China ni, bahagian selatan China ni, Chenla ni, dia nak dapatkan ni. Ini gunung ni. Gunung. Kita ni dekat gunung. Kita ni adalah di Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang kepada Semenanjung Malaysia. Maksudnya kita ini di gunung. Kita dulu tenggelam. Sebab itu mereka itu, ada ramai yang tak percaya kat saya kata tenggelam. Kita ada catatan lah, ada kajian lah ekologi. Sebab itu research saya kan. Saya nak buat sesuatu artikel, nak publish ke artikel book. Saya kena refer beyond daripada bidang saya. Jadi geological, salah satu daripada bidangnya. Kita tidak boleh menceritakan sejarah tanpa berpandukan kepada muka bumi. Sebab muka bumi waktu itu berbeza dengan muka bumi sekarang. Sebab itu dia akan melahirkan bukti yang nyata berdasarkan muka bumi semasa. Kalau kita compare hari ini, sejarah hari ini, kemudian kita tak kaji tentang muka bumi pada waktu itu, kita tidak dapat maklumat yang betul. Bila anda mengkaji muka bumi, anda akan tahu siapa pemilik muka bumi itu. Jadi justru kita itu, untuk nenek kita, yang saya faham adalah tinggal di tempat tinggi sebab airnya penuh. Sebab itu kita dapati bukit-bukit dan gunung-gunung di
Di Malaysia ni, sebenarnya Malaysia ni, ada kerang. Ada kerang, kepah. Ada kapal lagi tersangkut. Dah jadi batu dah. Semua orang tak tahu kan? Tapi kita dapati bahawasanya, rupanya penuh itu air. Jadi orangnya tinggal di atas tempat tinggi. Sebab itu mereka namakan kita Malao. Kalau dalam buku Profesor Graham Tegut itu, dalam bukunya 2000 Years, The Chamic Language to the Modern Dialect, dia sebut apa tahu? Dia Profesor Emeritus daripada University California. Dia kata apa? Dia kata 2000 tahun yang silam, 2000 tahun yang silam maknanya zaman Isa alaihissalam. Kalau dia kata 2000 tahun, maknanya sebelum tu lagi lah. Dia kata ada dah bahasa. Dia panggil Cham. Dan antaranya bahasa Melayu. Makna bahasa Melayu kuno adalah Cham, Melayu kuno Cham. Adakah Cham tu kawasan tu saja? Tidak. Maksudnya semua ini tamadun satu ni. Tamadun yang satu. Bila pula dekat Indonesia? Kat Majapahit. Majapahit tu barulah. Majapahit sudah AD. Majapahit punya tu adalah sesudah AD. Maknanya perkembangan tamadun bermula di sini. Bermula di kawasan ini, Pataning, Kedah, Kedah Tua. Tapi kenapa tidak dihighlightkan Kedah Tua? Sebab masa itu Prof Mokhtar tak jumpa lagi Toriyi tu. Sungai Batu tu. Prof Mokhtar jumpa Sungai Batu 2007. Jadi buku-buku yang ditulis tentang alam Melayu ni oleh Western scholars kebanyakan 1960, 1970. Sebelum Prof Mokhtar jumpa. Jadi dia tak sebut bahawasanya Sungai Batu itu, ni kawasan di Sungai Batu ini, laluan asas ke tembus ke sini. Tak ada sebut. Saya pernah tanya Prof Mokhtar. Saya tanya, di sini saya baca dalam buku Western Scholars, dia sebut bahawasanya kerang. Maksudnya orang daripada Arab ke, daripada sini ke, nak tembus ke sini dia mesti lalu kerang. Taku apa? Dia mesti lalu situ. Jadi, bila dia kata lalu sini, saya kata, mereka tulis lalu kat sini. Boleh lalu ke? Prof Mokhtar kata, boleh, tapi sungainya kecil. Kerana kawasannya berbukit. Kan kita ni bersambung dengan ulu Banjaran Titiwangsa di Ulu Jempol tu. Dekat Jerang Tekek tu. Betul ulu tu. Pelabuhan besar tu. Kita dapat tahu tu. Pelabuhan besar. Mana kepala dia tu? Di Himalaya tu. Jadi kita bersambung tau. Batang, kita ada tulang belakang yang kukuh. Sebab tu, gempa ke apa, kita macam ni je. Kita tak macam Sumatera. Sumatera itu, dia macam sampan sengit. Sebelah Sumatera Barat itu yang tinggi. Sumatera Timur itu dalam air. Sebab tu kita boleh ada hujah. Bahawasanya, Sriwijaya, dia punya ibu negara yang pertama, bukannya di Palembang. Ianya ialah di Langkasuka, di kawasan Caya itu, Kadarang, Kedah Tua itu. Di Palembang itu datang kemudian, 687. Tetapi kita perlu ingat, macam mana boleh munculnya Sriwijaya di sini? Sebab Sriwijaya itu muncul hasil daripada kekalahan dekat Funan ni. Funan kan kat sini. Funan ini adalah gunung. Funan itu maksudnya gunung, Nong, dalam bahasa Khmer. Jadi gunung, kat situ raja-raja gunung. Mereka ini hebat dalam maritim. Saya sungguh terkilam bila saya baca satu catatan daripada tulisan catatan Cina ya. Dia kata dia menceritakan tentang sebab Funan ini adalah bangsa Melayu. Dia menceritakan ya tentang kehebatan maritim orang Melayu di Funan ini. Mereka ini sehingga kan dikenali sebagai kerajaan maritim. Kerajaan maritim maknanya hebat dalam peperangan dan hebat dalam membuat saliran penanaman.
dan hebat dalam mengeluarkan garang, pandai buat garang. Ya, tapi dia cerita, dia kata orang kat sini tak pakai baju, telanjang bulat. Oh, saya kata saya nak tulis buku, lepas ni saya nak kakau saya review ni. Adakah patut pandai hebat dalam buat apa kapal dan sebagainya, boleh melawan kapal orang lain, hebat dalam bab saliran, boleh menanam apa padi huma dan padi campa itu, tapi bertelanjang. Begitulah cara untuk apa kata assassination of the character. Untuk membunuh karakter setiap sesuatu bangsa itu. Memang ada semua orang telanjang. Kalau kita ingat daripada dulu, masa zaman jahiliyah tu, zaman sebelum Rasulullah tu kan, bertelanjang keliling Kaabah tu. Tetapi benda-benda begitu dihangatkan. Tapi hebat, bijak dalam buat kapal. Sungguh tidak logik sekali. Ya, dan kita sebagai anak-anak Melayu ni yang kalau cuba nak menulis buku atau nak menulis artikel, saya menasihatkan kita review benda-benda gitu yang boleh menjatuhkan maruah bangsa kita. Padahal kita tidak begitu. Ya. Okey, di sini saya dapati ini adalah peta daripada East Hemisphere bertarikh 475 AD, tuan-tuan dan puan-puan. 475 AD. 475 AD sebelum lahir Rasulullah SAW. Rasulullah lahir 571. Wafat 632 AD. Masa ni 472, 475. Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Isa AS sekitar 600 tahun. Maksudnya sesudah wafatnya, sesudah tiadanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hidup atas dunia ni, di atas dunia ni 33 tahun dia, tuan-tuan dan puan-puan. 33 tahun sahaja Nabi Isa hidup di atas dunia. Ya, selepas tu dia dah dinaikkan ke atas. Kita tahu dalam Quran menyebut bahawasanya Nabi Isa telah dinaikkan ke langit. Ya, untuk agama kita, ya. Jadi daripada sini kita maklum bahawasanya sesudah ketiadaan Isa, maka alam penuh dengan kekalutan. Apabila Isa alaihissalam telah dinaikkan, telah tiada, maka agama Kristian dibahagi mengikut penulis Kristian. Mereka telah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu alam sahabat companions Nabi Isa, yang kedua alam redactors ataupun editors yang ubah-ubah data ni untuk agama dia orang. Lepas tu yang ketiga, alam evangelis. Waktu itu lagi, alam evangelis. Jadi, bila berlaku begitu, maka kehidupan masyarakat, ya, masyarakat pada ketika itu sungguh dalam kegelapan. Sehingga Salman Al-Farisi tak tahu macam mana nak cari orang yang beragama monotis. Apa Salman Al-Farisi kata? Aku hanya berjumpa dengan 30 orang saja yang betul-betul mengamalkan ajaran agama tauhid. Apabila dia keluar daripada tempat dia di Parsi itu untuk pergi untuk mencari agama, pergi ke Mekah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maksudnya antaranya siapa ya? Kita boleh kata Buhairah, Waraqah bin Naufal, mereka yang pendeta-pendeta yang percaya kepada agama tauhid. Adapun yang lain berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu sehinggakan tawaf dekat Kaabah itu pun bertelanjang. Berlaku waktu itulah, semasa Rasulullah lahir itu 571, masih ada lagi. Rasulullah kan pening dia tengok masyarakat dia. Dia kata, kenapalah masyarakat aku teruk sangat ni. Tu yang dia lari pergi ke Gua Hira tu. Nampak tak? Maknanya keadaan itu bukan saja berlaku di tempat kita, di seluruh dunia lah, sebab masih lagi dalam proses tamadun. Jadi sekiranya ada penulisan-penulisan yang cuba mempertikaikan, memperkecilkan, kita jawab dengan ilmiah lah. Penulisan-penulisan perlu ditulis semula oleh bangsa kita. Daripada sini,
Kita tengok ya, semua ini Melayu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sumatera, Semenanjung Malaysia, Segenting Kerang, Funan ini Melayu. Filipina, Melayu. Borneo, Melayu. Sulawesi, Melayu. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan. Sebenarnya dia tu Melayu. Dia memang ada daripada campak, kita tahu cerita. Tapi dia tak nak mengaku. Kenapa? Karena sistem pendidikan mereka begitu di sana. Itu tidak salahkan mereka. Tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru ataupun pengembara yang disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka. Yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu, Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendang lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu, ya, pada sebelum itu, pada awalnya adalah beragama Hindu. Dan beragama Hindu dan sehingga kan terlibat dengan tulisan dan sebagainya ya. Ada pengaruh Hindu itu. Dan disebabkan itulah ya, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun kemudian dihantarnya Wali Songo untuk menyelamatkan Pulau Jawa. Menyelamatkan Pulau Jawa. Tapi Pulau Bali tak sempat diselamatkan. Mungkin ini hikmah Allah Ta'ala tinggalkan satu pulau. Aku tinggalkan satu tempat yang mana untuk menjadi pengajaran kepada kamu. Bila tidak sampai tauhid di situ. Itu. Okey, di sini ya. Saya cuba baca sikit sebab dia besar. Ini catatan daripada Profesor Richard L. Smith ya. Saya terpaksa baca di sini. Dia menulis tentang siapa orang Melayu dan bila orang Melayu muncul. Ya. Kita baca out at sea, the lands were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays. Maksudnya di sini first millennium ni tuan-tuan dan puan-puan 1000 BCE. 1000 BCE. 1000 BCE tadi Nabi Ibrahim 2000 kan? Maksudnya di sini data yang kita dapat dia sebut 1000 BCE, laut ini dikuasai oleh orang Melayu. Dikuasai oleh orang Melayu. Ini bukan orang kita tulis ni. Ini tulisan oleh pihak Western scholars yang jujur lah, kita kata memberitahu benda yang betul. Jadi dia tulis sebab benda-benda ini ada dalam jurnal, dalam artikel jurnal yang high impact. Dan biasanya bukan orang Asia Tenggara yang tulis. Biasanya orang Mak Saleh yang sebelah-sebelah sana. Orang Perancis, orang Jerman, orang mereka yang memang scholars betul-betul. Jadi sebab kenapa dia tulis begitu? Sebab dia menceritakan benda yang betul. Kerana dalam jurnal high impact ni, ISI ke Scopus ke, you kena cerita benda yang betul. Makna sebab artikel ini akan dinilai oleh orang. Dan mestilah orang yang menulis tu dia akan tulis cari maklumat yang betul. Sebab dia memerlukan kepada KPI dia. Untuk kenaikan pangkat dia. Sebab tu kita nak buat rujukan, mesti rujukan yang berkualiti. Yang berkualiti. Dan kajian ni dia tak boleh sebentar. Sebab anak asyik nak keluar buku je kan. Kita keluar buku, tiap-tiap tahun keluar buku. Tak boleh. Dia mesti baca dulu. Dapat overall idea dulu. Info yang umum tu dulu. Baru buat rangka. Lepas sambil mencari lagi maklumat dan data. Orang-orang yang di Eropah ini, yang Western scholars ni, dia begitu je dengan Arab scholars. Mereka tidak cepat menulis buku. Sebab buku dalam data ilmiah ini dia perlu tepat. Sebab dia ada orang yang review pula.
Kalau data tak ilmiah, bercanggah, orang review tu tolak. Jadi artikel dia tak diterima. Begitu dengan buku. Jadi apa-apa kita nak mendapatkan sources. Dalam dunia akademik ini, mana sources tak alam Melayu ke terutamanya, kita kena ambil sources daripada kajian-kajian ilmiah yang begini. Yang dalam high impact journals. Ya, maksudnya journals ni pun dia ada banyak jenis. Setengah sekarang ni budak-budak yang belajar ni dia tak tahu mana journals yang high quality impact. Kalau dia hantar yang tu tak publish, kemudian dia duk hantar yang biasa tu. Berkali-kali duk hantar tempat yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang nampak CV dia tu penuh. Tak bijaklah. Allah hanya bagi masa kepada anda sekejap saja. Allah tidak akan bagi masa kepada anda tu umur 26 ataupun 30 ataupun 40 tu 2 kali. Allah bagi sekali je setiap orang. Jadi macam mana anda menggunakan umur yang anda ada itu untuk mencari benda-benda berkualiti. Supaya ia kekal sesudah itu. Dan menjadi manfaat kepada orang lain. Nampak tak? Maksudnya di sini penulisan juga perlu jujur. Kalau kita ingin mencari kejujuran daripada pihak sana, kita pun sendiri kena menulis dalam bentuk yang jujur. Ya, supaya ia kekal. Sebab orang yang akan baca kemudian tahu kalau kita tak jujur. Akhirnya akan terbongkar. Back kepada cerita kita yang ni. Dia ada sebut. Dia kata kita ni adalah a term that may refer specifically to the inhabitants of the Malay Peninsula, but it's often applied in a larger, more generic sense to the various seafaring peoples who spoke Austronesian languages and live in parts of Sumatra. 1000 tahun yang silam sudah ada. Maksudnya sebelum zaman Nabi Isa, tok nenek kita, leluhur kita telah belayar. Tuan-tuan dan puan-puan, nak belayar ni, saya duduk lah ya, tunggulah. Nak belayar ni, kena kaya kan tuan-tuan? Kena kaya kan? Sekarang ni bukan orang ada kapal layar, ada boat je. Dah kaya lah orang tu kan? Tok nenek kita ni kapalnya besar. Berpuluh-puluh, beratus-ratus kapal ada. Sehingga kan ditulis oleh dalam artikel oleh Richard Askin. Ini satu artikel banyak lagi. Sebenarnya artikel ada dengan saya. Saya tak boleh lah nak tunjuk kat sini. Tapi bila kita sebut ya, kalau macam ni, dalam nanti ada data lah tu. Ada orang bagi komen lah tu. Khayalan. Dia tak percaya orang Melayu ni hebat. Dia kata kita ni, padahal ini tanah air kita. Jadi apa yang ingin disebut di sini? Tok nenek kita ni kaya. Kenapa dia kaya tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita ada emas. Emas kita ni dikenali sebagai bumi emas. Kita ada emas. Kita ada besi. Kita ada batu-batu permata. Kita ada biji timah. Tapi anak negeri kita tak tahu. Orang lain duk mari ke tempat kita nak ambil. Sehingga kan Ptolemy tu pada tahun kurun yang kedua Masihi tu, ingat saya, Claudius Ptolemy, dia buat peta tau. Dia buat peta semenanjung Malaysia. Kemudian dia tak seolah-olah semenanjung Malaysia tu gemuk sikit. Jantung tu gemuk. Kita nak cari mana Sumatera? Oh, Sumatera tak ada. Tak ada, bukan. Dia gabungkan. Peta dia tu dia gabungkan Sumatera dengan semenanjung Malaysia. Dia nak menunjukkan itu adalah kawasan emas. Bermula daripada kawasan Burma. Daripada Burma, Arakan tu, dataran Arakan itu, banjaran Arakan itu turun kawasan ni, Keras, sehingga kan ke kawasan ini, bercampur Sumatera dengan semenanjung Malaysia. Itu adalah Cherosan area. Cherosan itu emas. Kersani. Dia orang dah tahu, 2 Masihi lagi. Maksudnya kalaulah 1511 itu, Portugis mari itu, dah banyak kali dah berusaha. Sebab mereka tak ada mineral. Di Eropah ini mereka tak ada apa. Bumi mereka tidak diberikan benda itu.
Saya pernah discuss dengan Prof. Kopaski. Dia kata, Soleha, do you know, Europe doesn't have anything. Sebab tu mereka datang mencari. Dia kata nak rempah kan? Bukan nak rempah. Mereka nak emas. Tuan-tuan dan puan-puan, betapa banyaknya emas yang ada di tempat kita ni. Saya baca catatan ya. Ada sebuah kerajaan ya, di Sindh dan di Kedah Tua ni. Dia kata tiap-tiap hari, catatan tu dalam jurnal lah. Jurnal yang macam ni, artikel dalam bentuk je. Tiap-tiap hari buang emas tu dalam telaga. Kayanya bumi ni. Bumi yang Nabi Ibrahim kata, kau pergilah medan-medan di sana. Kau ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapat di sini. Nescaya sesiapa menerima ajaran kamu itu, mereka akan menjadi raja. Dan mereka lah umat terbaik. Itu ada dalam kitab-kitab tafsir. Tapi sayangnya, bila kita sebut macam ni, tak semua orang percaya. Yalah, kita tak kisahlah tak percaya tu kan. Kita beritahu kepada orang yang percaya je lah. Ya? Jadi, bila disebut macam tu, kita dapati bila catatan demi catatan, benda itu berlaku di Indochina. Dulu Indochina itu bukan bawah Vietnam itu. Itu dipercayai Maisal itu, Temple of Maisal itu adalah masjid. Dia punya kubah itu adalah emas kan. Itu daripada emas sini. Kita punya emas. Dan berapa banyak emas kita dibawa ke Thailand. Ya. Dan berapa banyak emas kita dibawa ke England. Kita tahu cerita tu. Katanya dah dipulangkan 2008. Dalam bentuk macam mana tak tahu, tapi kita tengok gambarnya ada lagi kat sana. Wallahu a'lam bissawab itu. Ya. Jadi daripada sini saya diberitahu bahawasanya kita dapat maklumat orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Okay. Siapakah kawan baik atuk nenek kita? Siapakah kawan baik? Orang India ke? Orang daripada negara di lembah Indus ke? Atau orang daripada lembah Kuning ke? Atau orang daripada Mesopotamia? Sekiranya Nabi Ibrahim AS sudah datang ke sini, maknanya berkahwin dengan Keturah itu, saya pegang memang ada Keturah. Keturah ada 3 nama. Saya tak boleh sebut di sini, ada dalam telefon saya, nak ambil tak boleh. Keturah ada 3 nama. Dan memang dia anak Raja Campak. Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Keturah atas arahan Allah SWT. Allah Ta'ala kata, kau pergi kepada tanah asal Ibrahim, kau berkahwin dengan perempuan ini, supaya anak-anak di kawasan ini, sebelah timur ini, beragama tauhid. Dan Keturah bukannya orang suruhan. Keturah anak raja. Kita dapat datang. Bagaimana Keturah pergi boleh sampai ke Palestin apa semua? Bagaimana orang-orang di Palestin tahu bahawasanya Keturah itu wujud di situ? Bagaimana wujudnya kampung Keturah di Palestin itu sekarang? Keturah pergi dengan siapa? Keturah naik kapal dengan siapa? Sebab dia serentak dengan Iskandar Zulkarnain. Dia serentak dengan Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain ini adalah raja yang menguasai 2/3 dunia. Dia pernah sampai di tempat awal terbit matahari dan pernah sampai di tempat akhir tenggelam matahari. Adakah Zulkarnain pernah sampai ke tempat kita? Ya. Jawapan saya mudah, dia ya. Zulkarnain telah sampai di alam Melayu. Atini Zubar al-Hadid. Saya duk kaji ayat tu. Atini Zubar al-Hadid. Datangkan kepada aku sebongkah
sebongkah besi. Kita tengok tafsir Zubar al-Hadid itu adalah al-qit'atul azimah, sebuah bongkahan besar. Kemudian bila bongkahan besar itu dia minta tiup. Dia kata tiup untuk untuk menyalakan api. Dia sebut situ. Jadi saya dapat data daripada buku Al-Kindi yang mana relau yang digunakan oleh Zulkarnain untuk menghancurkan bongkahan tadi Al-Qita'atul Azimah itu tadi, relaunya 4 segi. Bukan bulat. Saya bincang terus bila dapat saya tonton kontak Mukhtar. Ada jumpa tak relau jadi gini? Tak ada. Kedah tua tak ada relau gini. Relau kita bulat. Tetapi bongkahan tu diambil daripada mana? Bongkahan itu diambil daripada Kalah. Daripada Kedah. Dia tak ambil tempat lain. Kenapa boleh ambil daripada Kedah? Apa buktinya? Sebab sudah ada, sebab itu buktinya adalah orang-orang Viking, orang Rusia, semasa peperangan Byzantine telah datang ke kawasan Kerai, di kawasan untuk mengambil besi-besi di sini. Kalau kita tengok tembok Yajuj dan Majuj itu ada dekat, kalau lah buat masa sekarang ada dekat Georgia tu kan. Di kawasan itu, di kawasan Rusia, Siberia, mereka tu Viking telah datang. Dalam tulisan Arab dia tulis Viking Ar-Rusi. Saya datang di sini ya. Okey, ini Kedah tua ya. Saya ada sebenarnya. Jadi kita di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, 2788. Macam mana Prof kira pula 2788? 788 ke 1 adalah 788. Itu 1 BCE. 7 BCE. Siapa dengan kita 2000 kan kita? 2023 kan, tuan-tuan? Jadi kita 2788. Jadi kita duduk sini. Makna kita lebih awal daripada Rom. Rom dalam 400 gitu je. Kita lebih awal daripada Rom, kita lewat sikit daripada Greek. Tapi, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Prof Mokhtar hanya gali 1 je. Masih ada 36 lagi pusat eskivasi tak digali. Dia hanya excavate 1 kawasan je yang kita jumpa sekarang. Maksudnya ada 36 lagi. Yang dia jumpa ni pun 788. Kemungkinan bila cari 36 tu, kemungkinan ada bertarikh 2000. Sebab kita nak pergi time dengan Zulkarnain tu. Sebab dalam kitab Ibn Katsir menyebut Zulkarnain ini hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Sekitar dia kata Aksar Alfai. Aksar Alfai. Maknanya dia tidak akan pergi ke 3000. Di antara 2000 hingga 2500 BCE. Bermaksud, dia hidup zaman Nabi Ibrahim, dia menerima Islam tangan Nabi Ibrahim, dia pernah melakukan tawaf di Kaabah bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Raja ini ialah raja keempat Raja Himyar. Sesudah Himyar ini adalah kawasan yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala yang Ad tu, kaum Ad. Dia adalah raja keempat. Balqis ataupun puteri Sabah itu dalam raja yang ketujuh. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Ya. Jadi mereka telah datang ke sini. Kita pergi ke next. Okey. Di sini, tuan-tuan, daripada Cikca, Kadaram, Kalah, Kuidang. Ini adalah nama-nama Kedah. Berbagai-bagai disebut, dinamakan oleh orang asing terhadap Kedah. Tapi paling mana yang paling pertama sekali? Yang paling awal sekali, Kalah. Macam mana Prof boleh tahu Kalah paling awal? Ini artifak 788 ya, bukti ya. Kalau siapa kata tadi, banyak bukti, bukan sebiji ya. Kita ada 2 juta turie lebih. Kita kena naikkan balik jati diri kita. Ya, 2 juta turie, beribu-ribu relau ada. Daripada Sungai Batu ke Patani itu lebih kurang 1000 campur, 1000 kilometer. Campur dengan kawasan Sungai Perdu tu. Daripada tapak kaki Gunung Jerai itu. Sekiranya dikeringkan Sungai Perdu itu, timbullah relau-relau tu. Prof Mokhtar ada scan dah. Tapi dah tak ada dana.
36 lagi kawasan tak ada SKB, tak ada dana. Tak bagi dana lagi. Jadi kita buat cara lain lah. Setakat ini saya sudah ke Jabatan Mufti, meeting hari itu. Kita dah bincang semua dengan Jabatan Mufti dan Majlis Fatwa Negeri, Ustaz Zul. Dia dah semangat dah. Sebelum dia tak faham. Dia kata kami minta maaf sangatlah Prof Mokhtar, Prof Soleh. Kami tak faham. Kami ingatkan itu kawasan Hindu. Tu dia marah sangat tu. Setiap kali lalu kawasan Lembah Buja tu dia menyumpah-nyumpah. Tapi sekarang dia tak menyumpah dah. Dia sekarang ini ingin mencari dana. Dan ingin kaitkan dengan raja-raja. Majlis raja-raja untuk dapatkan dana. Kita nak bina galeri. Dia perlu ada satu pusat. Galeri. Saya tanya Prof Mokhtar, galeri ni berapa biji Prof Mokhtar? Sebab banyak ni tempat Prof Mokhtar jumpa. Kita akan bina lebih daripada satu. Atau lebih daripada dua. Galeri itu kita ada pejabat, pusat, kesenian, studio, untuk apa semua-semua ni lah. Maksudnya orang Melayu ada dah tempat nak tuju bila hari cuti. Bawa anak-anak, oh ni kita tunjuk. Itu galeri. Mungkin dia galeri ni, dia mesti grant. Berdasarkan perbincangan hari itu, dia mesti 10 km daripada jalan raya tu dah nampak dah galeri tu. Dia macam Borobudur ya tu Haji. Borobudur tu kalau 10 km dah nampak dah Borobudur. Lebih kurang tu lah kita nak bina. Kita kena cakap dah dengan orang ni. Jadi kita kena letak mana-mana. Jadi apa nanti bila dah ada benda tu, kita bawa anak-anak kita, cucu kita pergi tengoklah. Maknanya ada satu tempat ini, tanah air kita ni. Kita dah tanam bekas lah. Ya. Dan satu lagi kita akan buat buku teks lah. Buku teks sebab susah untuk dengan kementerian ni kan. Kita guna untuk ni dulu lah. Pelajar-pelajar pondok dan tahfiz. Jadi Ustaz Zul akan uruskan semua. Dah siap dah pihak Prof Mokhtar untuk bahagian saya tambahkan lagi. Sebab buku teks sejarah itu akan sebut lebih kurang tajuknya begini. Tamadun Ummah Islam dan Alam Melayu. Maksudnya di sini betul. Kita nak bercerita tentang hubungan alam Melayu dengan Anbiya. Kalau tak cerita hubungan alam Melayu dengan Anbiya, tak sudah sejarah kita. Memang dah habis. Okey. Okey, tak apalah, buatlah. Okay. Jadi, apa yang menarik di sini ialah itu tentang Sungai Batu. Dan kita berdoa supaya akan menjadi kenyataan. Dan insya-Allah katanya akan ada perhimpunan besar-besaran untuk menjulang balik Sungai Batu di Kedah itu. Dan kemudian akan ada conference peringkat internasional. Makna bukan saja orang di Malaysia, tapi orang daripada petani, daripada Jawa, daripada Indonesia, ya, daripada Brunei. Kita nak wawarkan itu Sungai Batu. Kalau tidak, dia akan rosak apa yang dijumpai itu. Okey. Okey. Tadi kita tanya perkataan kalai kan? Perkataan kalai, dia sebenarnya bukan kalai tuan-tuan. Dia batu bersurat ancient ni, perkataan kalah ni dijumpa dalam inskripsi batu bersurat Shah Mansur yang pertama, sekitar 1300 BCE dalam kerajaan Assyria. Dia sebut kalah, dia sebut kalhu. Tapi kita kena ingat perkataan itu adalah European sound. Orang Eropah punya sound. Eropah punya sound, dia tak boleh sebut huruf Ain. Dia tak boleh nak sebut huruf Ain. Kalau kita earth, on earth, dia katakan. Sebenarnya earth. Earth to earth. Dalam bahasa Arab, earth, bumi. Dalam bahasa Inggeris, earth. Dia tak, macam lekat kat sini, earth. Macam lekat kan. Dia tak boleh sebut huruf Ain. Kenapa dia tak boleh sebut huruf Ain?
Begitulah Allah jadikan makharij aswat untuk European. Hebatnya lidah orang Melayu ni boleh sebut semua bahasa dalam dunia. Kita boleh sebut semua. Belajar bahasa Arab, the best. Belajar bahasa Inggeris, the best. Daw Al-Fatani tu, Syekh Daw Al-Fatani tu menang syarah bahasa Arab lawan Arab dekat Mekah. Lidah Melayu ni hebat. Ya? Siapa kata orang Melayu tak hebat? Dia tak ada huruf vowel dalam batu bersurat ancient. Jadi dia tak ada A-I-O-U. Macam mana dia tahu baca kalah? Dia hanya ada huruf konsonan. Ini disebut oleh A.F.L. Piston, ahli bahasa kuno Mesopotamia. Dia kata bahasa tak ada. Tak ada huruf A-I-O-U tu. Jadi perkataan kalah dia tulis C-L, macam C-L-Ain macam tu. Jadi macam mana boleh baca kalah? Dia baca kalah, dia tak boleh sebut kal'ah. Sebab tu nama pedang Rasulullah pedang kal'ah. Arab boleh sebut. Arab boleh sebut. Ya? Ni. Kal'ah. Kal'ah. Ataupun dia kata kala'ah. European tak boleh sebut. Kerah lidah. Ya? Ni pedang kalahnya. Ni pedang kalahnya. Okey. Ini Al-Kindi, Risalatul Kindi fi Amal As-Suyuf. Kindi's treatise on swords and their kinds. Apa dah kita nak berhenti kau? Dah lewat dah. 5 minit lagi. Soalan lagi kita nak solat ni. Tak ada siapa ingatkan saya. Ya Allah. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata saya baca. He divided the type of steel sword into 3 ancient, Attic, modern, muhdath. And neither ancient nor Attic dipanggil as-sayaqalah dan al-ma'tukah. Ni pedang kita ni pedang antik, pedang ancient, Attic. Termasuklah apa je ni? Pedang Yaman. Dia kata most excellent. Pedang Kal'ah. Pedang Hind, the third level. Kal'ah the second level. Okey. Tapi kita dapat pula daripada kitab Jamahir fi Ma'rifatil Jawahir 100 tahun sesudah Al-Kindi itu, ni Al-Biruni. Al-Biruni kata apa? Al-Jawahir fi Ma'rifatil, dia kata the masses knows the gems. Okay, otherwise Al-Biruni. Okay, in his book Al-Kalah is originated from Kalah, Kedah, Malaysia, as mentioned. Dan dia kata mawdu' al-amal. Dia kata wa min asy-syarbukan suyufur rum wa rus wa saqalaba wa rubbama qila lahu qala'a bi nasbil lam wa yujazzimuha wa yuqalu. Dia kata apa? Pedang syarbukan itu adalah pedang-pedang orang Rum, orang Rusia, orang Viking. Dan pedang ini dikatakan diambil di satu tempat bernama Kalah. Maknanya orang Rusia, orang Viking mari dah tempat kita. Lepas tu dia kata tasma' lil qal'i qaninan wa li ghairihi wa nusiba ilaihi na' min as-suyuf fa sumiyat qal'iyah. Kenapa dinamakan pedang tu qal'ah? Dia namakan berdasarkan kepada nama tempat. Nama tempat. Jadi ila maudhu', jadi maudhu' tempat itu tempat yang buat kerja menempuh pedang itu. Okey. Okey. Jadi dia kata, ini terjemahan dia saya buat. Syarh bersuat roman Muslim ni, it is called Kal'ah. Dia dah buat dah. Mari dia orang dah datang sini. Okey, kita jumpa Cak Moho. Dia jumpa dekat Kerak, ekskavasi di Kerak oleh Belina ini. Dia kata, tapi Belina ni silap sikit. Dia kata ini tulisan, tengok tulisan, dia kata tulisan Sanskrit. Saya orang linguistik. Bila saya cek, saya kata Belina, ini bukan tulisan Sanskrit Belina. Ini tulisan hasil evolusi daripada Armenian alphabet. Bila kita cek ada unsur-unsur Armenian. Betul lah Al-Biruni itu kata. Viking Rusi dengan Rom pernah mari sini ambil besi. Okey. Saya rasa akhir ni saya nak baca syair ni lah. Okey. Saya nak baca syair ni.
Al-Jahili syair Salkin, dia kata apa? Then he mentioned the poem by Al-Husain. Siapa mention? Al-Biruni tadi. Al-Husain ibn Hammam Al-Murri. Dibaca apa dia kata? Idzal qal'ur rumiyyu minha tathalluman tarawihu bis-sakhri al-asri ru'usihim. Ke English macam mana? While they blunt the Byzantine Kala swords, we bring heavy rocks upon their heads. Apabila mereka menumpulkan pedang Kala milik Byzantine. Sekarang Byzantine dah ada pedang Kala. Mari mana? Dia mari dah tempat kita. Sebab tu beribu-ribu kita ada relau dekat Kedah tu. Kita aja tak kaji. Jadi dia kata apa? Pada waktu itu, penyair ini kata, kami ambil batu-batu yang berat, kami letakkan, empaskan ke atas kepala mereka. Ya, setakat itu saja. Ya, yang ni banyak lagi, saya tak boleh nak cerita. Dah habis masa kita ni. InsyaAllah, terima kasih semua. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi bagi pihak Surah Al-Mu'min. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Khalifah yang telah memberi empati kepada kita semua. Panjangnya doa walaupun ada adat. Tapi insyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat daripada dia. Kalau ada soalan, saya buka kepada hadirin hadirat yang terakhir berkurang satu soalan. Baik, ada satu soalan. Saya baca dulu ni. Okey. Prof, pihak Orientalis menggunakan sistem pendidikan untuk menjajah minda anak-anak kita. Apa pilihan yang ibu bapa ada untuk mengelakkan perkara ini berlaku secara berterusan? Okey, bagus soalan ini. Ya, saya bidang kajian Orientalis. Student saya akan grad PhD bidang Orientalis. Paper saya publish dekat Kuwait on Orientalis. Jadi Orientalis ini adalah ada dua. Ada good Orientalis dan ada yang tidak baguslah, ya. Jadi kita dapati bahawasanya Orientalis ni sebenarnya dia muncul sesudah penaklukan Napoleon ke atas Mesir pada 1798. Kemudian ke atas Syria. Apabila berjaya menakluk Mesir dan Syria, maka mereka rasa baguslah mereka meneruskan penjajahan itu ke India dan seterusnya ke alam Melayu. Jadi dipendekkan cerita, Orientalis ini dia cuba itu pemikiran. Dia bermain dengan intelektual. Dia menguasai kita dalam bentuk intellectual terrorism. Apabila anda telah maknanya kita ini telah mengalami suasana pemikiran kita itu telah diteroriskan. Mereka telah menguasai pemikiran kita. Ini disebut oleh Edward Said dan Abu Warraq, intellectual terrorism. Kepada mana-mana sajalah negara yang dijajah. Jadi bagaimanakah kita ingin mengelakkan anak-anak kita ni? Saya melihat pendidikan Islam daripada bawah. Pendidikan Islam daripada bawah dan kuatkan anak-anak kita kebolehan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ya, itu. Sebenarnya ayah saya dah buat benda ni. Ayah saya dah nampak dah. Ayah saya, ya. Jadi dia kata kuatkan, dia kata wajib bahasa Arab. Kemudian bahasa Inggeris. Tak apalah bahasa Inggeris tu marilah. Semua orang boleh. Tapi bahasa Arab wajib. Bahasa-bahasa lain tu mari kemudian pun tak apa. Saya merasai benda tu, pengurusi. Sebab apa? Bila kita boleh membaca Arab dalam peringkat tinggi ni, kita melihat catatan dalam Orientalis itu begitu saja. Dan disebabkan itulah kita punya paper, saya punya paper publication diterima di peringkat luar di dunia dan kita terima award. Jadi kita boleh mengkritik. Penulisan peringkat internasional ini dia kena kritik. Kritik benda yang ada. Baru dia boleh publish your paper. Itu di universiti lah. Tapi maksudnya di sini, walaupun di bidang bukan akademik, engineer ke,
accountant ke, biar dia boleh berbahasa Arab. Maksudnya hafal Quran pergi kat bawah. Mana sistem Islam yang dibuat itu dah betul dah. Bayangkan ya, encik, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di tangannya sentiasa ada Quran. Bayangkan sejuk tau. Adalah anak saya yang begitu. Kita rasa sejuk. Dia duduk pegang Quran saja. Ya, bila dia pegang dia ada hafal. Maksudnya zaman daripada sekolah rendah dah gitu sistem kita ni. Sekolah menengah tu. Itu kena jaga betul-betul. Dan di sini kena sentiasa diberi maklumat kepada mereka tentang bagaimana leluhur kita, tanah air kita, sikap jati diri itu kena ada, kena ditanamkan sejak daripada awal lagi. Bila dah tahu tentang sejarah asal usul, dia akan pergi kepada penjajahan. Bila pergi kepada penjajahan, dia bangkitkan kepada nak mencari hak tu. Bila mencari hak, dia kena pergi ke Quran. Nak mahir dalam Quran, kena tahu bahasa Arab. Bila pakar di situ, boleh di situ, you boleh bongkar semua kitab-kitab. Akan jumpa lah. Apa yang kita yang dah lepas ni, kita buat apa yang ada. Sebelum mari Imam Mahdi ni. Tak lama dah, insyaAllah. Okey. Boleh terjawab tuan. Okey, soalan lain. Ke satu lagi ikut ya. Sebelum kita solat ni. Soalan. Satu lagi. Kita buat satu lagi. Bagi tadi Muslimah satu. Muslim. Okey, puan. Baik. Okey, Assalamualaikum, Prof. Dalam kebelakangan ni, sebagai orang biasa lah kan, apa pandangan Prof dengan kedatangan Ahlul Bait? Ada yang berbagai-bagai pandangan. Ada isu fitnah ke, apa ke, sebagai di media kita banyak pandangan lah. Tapi bagi pandangan Prof ni macam mana? Penjelasannya sebenarnya. Okey, Ahlul Bait ini dia tak boleh main-main, dia mengaku Ahlul Bait. Kena bunuh lah kalau dia mengaku Ahlul Bait. Ahlul Bait ni memang dah ada nasab. Ya tuan-tuan, dia dah ada nasab. Di negara Arab dia tak macam negara kita. Dia jaga nasab Ahlul Bait tu. Jadi siapa mengaku Ahlul Bait akan dibunuh. Kalau dia bukan Ahlul Bait. Jadi kes yang Ahlul Bait duk mari ke negeri kita tu memang Ahlul Bait. Kalau tidak dia tak boleh lepas tu. Immigration dan sebagainya. Ya, dan kes yang Ahlul Bait yang Al-Hasani itu, Maula Amin itu, saya ada datanya. 100 pages hampir. Data dengan saya. Kita tak boleh nak tunjuklah kat orang kan benda ni, secret. Tapi percayalah, dia memang Ahlul Bait. Siapa yang memfitnah itu saya rasa kena minta maaf lah. Ini wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni, janganlah. Ya, wali-wali Allah. Jadi, dia punya tu memang sah. Sanadnya memang sah. Dan dia adalah jalur emas. Apa maksud jalur emas, tuan-tuan dan puan? Dia daripada Fatimah itu, dia memanjang. Jadi tak pergi ke kiri kanan. Maksudnya mak ayah dia tu jaga. Melahirkan Al-Amin Al-Hasani ini. Adapun Raja Hassan yang ke-44. Raja Hassan yang ke-44. Cicit Rasulullah. Tapi dia lebih tua daripada Maula. Kerana mak ayah dia punya tu pergi ke, ada branches. Ada pergi ke kiri. Ataupun ke kanan. Maksudnya saat dia punya tu bukan jalur emas. Nak cari jalur emas ni susah. Maksudnya Maula tu adalah jalur emas, anak dia Maula Hamid tu jalur emas juga. Sebab isteri Maula tu Syarifah dia panggil tu daripada kalangan mereka. Dia jaga nasab. Masa hari tu bukannya upacara baca nasab. Saya baca
Saya baca sekali lalu gitu je. Tu pun baru first time jumpa atas stage tu. Maula duk tunjuk. Saya kata Maula ni apa? Siapa? Dia kata gini. Oh, aku kena baca lah ni. Atas ni supaya orang Malaysia tahu bahawasanya keturunan kamu ada 2 kaki di Malaysia. Dia kata baca. Tapi aku tak akan baca lengkap lah. Sekarang ni bukan upacara baca nasak. Jadi saya pun baca lah. Lepas tu ada orang komplain kan. Saya tahulah ada orang tak. Dia kata apa? Dia kata, oh baca tak lengkap itu. Memanglah tak lengkap. Bukan upacara baca nasak. Saya dah cakap dah kat tu. Saya tak baca semua. Tak ada masa. Saya baca langkah-langkah. Itu. Jadi benda-benda yang begini, insyaAllah saya rasa dah ramai dah kesedaran daripada orang Malaysia ni. Kita paling kurang, kita hormati. Jangan memfitnah, jangan mengata. Masing-masing sekali jaga amalan masing-masing. Dah tak lama dah kita ni. Jangan mengumpat. Apatah lagi dengan keturunan Rasulullah. Dan dia memang jalur emas. Sekali lagi saya tekan. Adapun Habib Omar semua tu memang habaib. Mereka itu mempunyai tugas yang berat di akhir zaman untuk datang ke sini. Mereka itu mendapat arahan untuk datang ke sini. Sebenarnya bila lepas Maula, yang daripada India, daripada jalur Abu Bakar tu, mari. Bola balik, dia mari balik. Maula pergi, dia mari, dia pergi. Dia berselisih. Padahal dua-dua tu tak kenal. Rasulullah kan rapat dengan Abu Bakar. Jadi dia macam ada arahan tau. Macam ada secara tak langsung. Memang akan berlaku di alam lagi. Dan orang kata pula ya, pengurusi, cek apa DNA. DNA untuk memastikan nasab sanak tak boleh cek. Jadi ngaruk. DNA itu mengaruk kalau guna untuk kita kata sanak. Betul ke sanak ni? Tak betul. DNA tak pandai abad tu. Lebih kurang gitulah. Dia akan jadi lebih bercelaru. Sebab tu, bahagian sanad, orang yang buat sanad Rasulullah ni, dah keluarkan satu kenyataan, untuk cek sanad atau nasab keturunan Rasulullah, tak boleh pakai DNA. Jadi siapa-siapa yang duk mengata kepada Habib Omar tu kan, oh kata DNA Yahudi lah, astagfirullahalazim. Bila masa dia ambil DNA Habib Omar ni? Biar Habib Omar sendirilah cakap pasal DNA dia. Kan? Individu tu. Dia ada sendirilah. Saya nak kongsi sikit ya. Saya dapat forward ya. Sekejap ya kongsi. Dia kata hantuah kan. Siapa tak percaya hantuah 5 bersaudara itu daripada Cina. Kita dah cek dah. Kita dah cek dah DNA hantuah tu DNA Cina. Dia kata ke saya baru mengatakan hantuah itu wujud orang Melayu. Jadi dia kata ke saya jawab selalu, wow, saya kata. Kamu tahu ke hantuah punya DNA? Hantuah pun tak ada kubur. Dia kata kami dah pergi grave kepada hantuah. Saya kata hantuah hilang. Hantuah tak ada kubur. Macam mana kamu tahu? Terdiam dia terjawab. Semua dah pakat guna DNA. DNA ini sebenarnya pihak Yahudi guna untuk kaji diri mereka. Ashkenazi semua tu. Dia nak tahu siapa semua tu. Dan data mereka dapat guna DNA untuk nasab, untuk keturunan di kalangan mereka. Tak betul. Jadi mereka kata, tak payah gunalah DNA ni untuk kita cari nasab kita. Jadi kita jual siapa-siapa nak pakai. Jadi puak-puak kita nak pakai, orang lain pun pakai guna DNA itu. DNA itu memang betul daripada asal usul tu betul. Tapi untuk nasab dan sanak, tak boleh pakai. Nampak tak? Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu surah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Salehah yang menutup. Bila kita memahami, insyaAllah ada orang yang belajar mungkin ini sekadar pengenalan. Di masa-masa akan datang mungkin kita buat CD yang kedua, CD yang ketiga dan seterusnya, insyaAllah. Ada ruang dan peluang lagi kan, insyaAllah. Sebagai itu saya sudah ini dengan lafaz yang mulia wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.